Ada hadis sahih Nabi sebut, apakah kalian ingin tahu sehari ataupun pada hari kemunculan Dajjal bagaimanakah alam ini? Nak tahu tak tuan? Kau sambung selepas ini. Ada hadis, iaitulah tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Hadis nama dia Fitnatul Ahlas Was-Sarra Wad-Duhaima. Fitnatul Ahlas Was-Sarra Wad-Duhaima ini menceritakan kepada kita, Rasulullah cerita hari kemunculan Dajjal, iaitu fitnah-fitnah ini akan berhimpun dan berlaku sebelum kemunculan Dajjal mengikut turutan. Ni ikut turutan lah, tak ada khilaf. Yang pertama namanya Fitnatul Ahlas. Ahlas ni ialah kata ganda kepada Hilsun. Ahlas kata ganda kepada Hilsun. Hilsun bermaksud pelapik yang diletakkan di belakang kuda. Pelapik yang tak dibuang tu. Ada satu pelapik yang paling bawah, bukan pelapik yang atas, yang keras tu. Dia ada satu lagi. Sebelum letak pelapik yang keras tu, dia ada satu lapis yang nipis. Yang tu tak pernah buang. Kenapa Nabi namakan fitnah beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal ni sebagai fitnah Ahlas? Ataupun beberapa bulan lah. Kalau Ahlas ni dia jauh sikit. Tapi kesemuanya mengikut turutan. Nabi namakan fitnah itu sebagai fitnah Ahlas kerana fitnah ini seperti mana Hilsun tadi tidak pernah dibuang daripada belakang badan kuda, begitu dah fitnah Ahlas ini tidak pernah berakhir ketika mana dia terkena kepada umat ini. Umat ni bukan orang Islam saja tuan-tuan, seluruh umat Nabi Muhammad. Akan sampai satu zaman muncul fitnah ini menyerang, merebak daripada utara ke selatan, barat dan ke timur, dan dia tak pernah berhenti. Subhanallah. Ya Rasulullah, apakah bentuk fitnah itu? Nabi pun sebut harabun wa harbun. Harabun wa harbun. Ketika fitnah itu berlaku, kalian akan melihat begitu banyak pembunuhan. Banyak tak pembunuhan dah ni? Zaman ni banyak tak? Tu tenaga pengajar saya daripada Syria yang main tadi sekali. Jumlah yang ada di luar Syria hari ni yang lari keluar sebab peperangan, kejahatan Bashar tadi, kamalayin sab'ah fil kharij. Sab'ah al-an sekarang ni 7 juta. Bukan yang meninggal, yang lari menetap di luar. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia yang sebelum ni ambil beberapa ratus keluarga-keluarga yang intelek untuk berkhidmat di Malaysia. Peguam, arkitek, engineer kan. Baguslah program tu kan. Kemudian yang mati ni angka yang ulama-ulama sana sebut ialah seramai 500,000. Jauh lebih banyak daripada angka kematian Palestin. Palestin tak sampai 100,000 tuan. Selama 40 tahun kematian di Palestin belum sampai 100,000. Yang tuan-tuan tengok tu, yang selalu sampai berita kita melalui MAPI, melalui apa tu kan. Di Syria dalam tempoh beberapa tahun tu sudah 500,000. Nabi sebut, tetapi kata para ulama yang mengkaji hadis akhir zaman, Syekh Abdullah Munajjid, Dr. Abdullah Munajjid, Dr. Umar Abdul Kafi, Dr. Ali Jum'ah, Dr. Syekh Ismu min Saudiyah. Ramailah ulama-ulama yang mengkaji kematian itu bukanlah fitnah Ahlas, tetapi mini Ahlas. Iraq jutaan, sehingga kan jumlah
petrol yang dikeluarkan sehingga hari ini tak pernah mencapai jumlah minimum yang dikeluarkan pada zaman Saddam Hussein. Pula nama Saddam pula kan, ni ceramah apa ni, tuan-tuan, tak pernah sampai dah. Kematian begitu banyak. 3 negara yang barakah sekarang ni, tuan-tuan tengok kematian banyak, berperang. Yaman, Iraq, Syam, Syria, banyak. Tapi ulama sebut bukan itu ahlas, kerana ahlas ini lebih banyak harabun wa harbun. Kalian akan melihat ketika itu bunuh sangat banyak, manusia merampas harta orang lain begitu banyak. Yang ni pun mini dah berlaku dah, mini rampasan. Kawan ni ambil harta kawan ni ambil harta kawan ni. Tuan-tuan tengok statistik curi, ragut, rompak kereta dan motor di Malaysia begitu tinggi, begitu menakutkan di Malaysia dan di mana-mana lah. Malaysia dia semua dia pegang rekod. Dia tak tinggal punya. Hak ni dia ada rekod, yang ni dia ada, semua dia pegang. Saya tengok benda tuan-tuan, saya tengok statistik, saya perhati. Kata Rasulullah, sifat fitnah ini bila berlaku kamu akan melihat begitu banyak. 1, pembunuhan. 2, mengambil harta orang lain sehingga habis. Ni tuan-tuan, yang dengar ceramah ni, huraiah ni, ketika dia hidup zaman ni, dia akan tengok apa yang Nabi sebut ni. Ketika bermulanya fitnatul ahlas kepada umat Nabi Muhammad di seluruh benua, di seluruh alam, kalian akan melihat pembunuhan begitu banyak. Keluar dah yang mini pembunuhan, rompakan dan rampasan, ambil hak orang lain sehingga habis. Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, Nabi kata mengambil sehingga tidak meninggalkan sesuatu. Dahsyat tak zaman tu? Memanglah dahsyat. Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, sebelum saya lupa, ni Allah Ta'ala peringat saya, Nabi sebut badiru bil a'malis salihah. Nabi kata segeralah melakukan amal kebaikan ketika kamu mendapati kehidupan kamu masih lagi aman dan tenang. Tuan-tuan, hari ini 2018, walaupun kita kadang-kadang resah dengan keputusan-keputusan baru yang nak dibuat, dengan turun naik, dengan kejadian curi, pecah masuk rumah, kan kita resah. Tapi masih lagi boleh melakukan ibadat dengan tenang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad sekalian, akan sampai satu zaman ketika mana fitnah telah pun merebak. Ni bukan zaman Dajjal lah, dekat dengan Dajjal. Ketika mana fitnah telah pun merebak, sangat hampir dengan kemunculan Dajjal, kalian tidak akan lagi mendapatkan keamanan untuk melakukan kebaikan. Nak berkeluar duit, nak sedekah, tak boleh lah, susah. Nak solat sunat, susah ketika itu. Kerana akan mulanya fitnah yang gelap gelita, pembunuhan, mengambil harta, merompak dan merampas harta orang sehingga habis. Tuan-tuan, sehingga habis ni bukan saya hurai, Nabi sebut. Dan yang ketiga, Nabi kata kematian ataupun kehilangan ahli keluarga. Yang ni pun, yang minimnya, yang musagharah sudah berlaku, kehilangan ahli keluarga. Kemudian fitnah ini berakhir. Muncul fitnah yang kedua, namanya fitnatus sarra. Ketika satu sekarang ni tuan-tuan, kemajoriti muka bumi kita masih lagi tenang. Setengah kawasan berlaku keadaan ini. Dengan begitu banyak ni keadaan ni, setengah kawasan. Adapun kawasan lain masih lagi tenang. Datang masanya keadaan ini berlaku pada seluruh kehidupan manusia. Kemudian dia berakhir. Dia ada tempoh dia berakhir. Bermula fitnah kedua, Nabi namakan sebagai fitnatus sarra. Iaitulah satu zaman yang singkat, seperti fitnah yang pertama tadi, singkat. Berlaku nombor 2, singkat. Manusia tenggelam dalam kemewahan pula. Kata Rasulullah, ketika itu mereka akan tenggelam dalam kemewahan. Allah akan melimpahkan mereka. Ini bukan zaman Imam Mahdi. Yang ni bukan zaman Imam Mahdi, sebelum.
Mereka akan dilimpah-limpah dengan kemewahan hidup. Sekejap je, tapi Allah bagi mewah, harta mewah, rumah mewah, seluruhnya. Dan kemewahan itu pula dipimpin oleh ahli keluarga Rasulullah SAW. Pelik hadis ni sahih. Dipimpin ataupun diwujudkan kemewahan itu oleh ahli keluarga Nabi, tetapi tindakannya tidak mengikut tindakan Rasulullah. Dia susur galur Rasulullah, Ahlul Bait. Ni lagi pening, tuan-tuan tengok. Tetapi tindakannya menyalahi 100% hadiun Nabi SAW, menyalahi ajaran Rasulullah yang benar. Nabi sebutlah hadis ni, menyalahi. Nabi kata, akhir sekali penutup kepada fitnah Sarra ini ialah manusia ketika itu akan melantik satu orang yang lemah akalnya dan tidak berpengalaman. Negeri mana? Wallahu alam. Siapa orang tu? Wallahu alam. Berapa umur dia? Wallahu alam. Begitu umum hadis Nabi. Orang ni akan dilantik dan dia terus melakukan kerosakan. Lemah akalnya, tiada pengalaman. Dua sifat. Cukup lengkap lah nak pergi merosak kan. Tapi orang lantik. Yang lantik dia tu bukan komuniti yang kecil, besar. Negara lantik dia, masyarakat yang besar lantik dia. Dia pemerintah, kemudian dia merosakkan masyarakat ketika tu. Penutup kepada kerosakan yang dilakukan oleh dia ni ialah berlakunya fitnah Ad-Duhaima. Fitnah ini akan berlaku, fitnah Duhaima ini akan berlaku pada hari, sama ada hari itu Dajjal muncul ataupun keesokan harinya. Yang ni Nabi teks jelas. Fitnah lelaki yang memerintah tadi, ending dia sekali ialah berlakunya fitnah Ad-Duhaima. Duhaima ni daripada dahma yang bermaksud gelap gelita. Iaitulah fitnah yang apabila ia berlaku, fitnah dan kejahatan itu akan terkena kepada semua umat aku yang beriman ataupun tidak beriman. Yang tuan-tuan dengar hadis yang Nabi sebut, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Hari itu, hari Duhaima itu, satu orang itu pagi itu beriman, petang tu dia sudah kafir. Ataupun pada hari Duhaima itu, petang itu dia beriman, bangun pagi dia sudah kafir. Inilah hadis dia. Hadis yang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, ataupun yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ini hadis dia. Hadis Duhaima, dia ada kena mengena hadis ni. Dia ada kaitan di antara satu sama lain hadis ni. Dia akan bangun dalam keadaan yang kafir. Betapa gelapnya ketika itu, manusia tidak lagi boleh melakukan amal-amal ibadah dengan tenang. Tak boleh buat terus. Tak boleh buat terus. Dan ketika itu, sebelum Dajjal muncul, hari itu juga, kira hari yang sama sebelum Dajjal muncul, kata Rasulullah, kalian akan terpecah menjadi muaskarain, dua kelompok. Di Kedah ke, di KL ke, di Johor ke, di Sarawak ke, di Australia ke, di Amerika ke, semua akan terpecah macam tu, tuan-tuan. Kalian akan terbentuk, ini hari Dajjal keluar ni. Ketika itu, sebelum beberapa jam Dajjal keluar tu, kalian akan terpisah menjadi dua kumpulan yang terang dan jelas. Kumpulan yang pertama, kata Rasulullah, imanun la nifaqa fih. Kumpulan yang semua orang beriman, seorang pun tak ada munafik dan kafir dalam tu. Dan kumpulan kedua akan terasing dengan jelas, kufran ataupun kafirun la iman fih. Semua orang kafir dan munafik, tidak ada seorang pun orang yang beriman. Ketika terpisahnya dua kelompok itu, waktu tu tuan-tuan, boleh cam waktu tu. Kem orang beriman, kem orang kafir. Waktu tu Nabi kata, fantadhirid dajjal min yaumiha aw min ghadin. Ketika itu kalian tunggulah Dajjal hari itu ataupun esokkan harinya. Tak nak sampai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habis ya.
Okey, dua lah. Tak berkelip mata tengok kan. Sekadar tu dulu insya-Allah ceramah saya pada petang ni. Semoga kita semua mendapat iktibar untuk melakukan persiapan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sama-samalah beramal dengan surah Kahfi. Ini peringatan lah. Kalau tuan-tuan nak harap untuk saya datang kali yang kedua, mungkin tak main dah. Saya sangat sibuk dah, bukan saya belagak. Saya sibuk, saya duduk di Kedah. Ni saya main pada Kedah tuan, saya balik kan, sebab tempat ni saya tak pernah main. Okay, saya main tunai tanggungjawab saya, apa yang Nabi pernah beritahu, selesai kan. Lepas ni saya nak bangunkan pusat tu. So antara peringatan yang paling besar yang Nabi sebut ialah surah Kahfi, yang seorang itu bila dia beramal dengan surah Kahfi ayat 1 hingga 10 setiap hari, ayat 101 hingga ayat 110, surah yang sama, surah Kahfi juga setiap hari, 2 tempat. Baca tuan-tuan akan tengok insya-Allah kesan dia. Diciptakan oleh Allah surah Kahfi itu pelindung kepada umat Nabi Muhammad daripada fitnah terbesar, iaitulah Dajjal dan seluruh anak-anak fitnah yang lain. Ayat 1 hingga 10, ayat 101 hingga 110. InsyaAllah semua jenis fitnah, termasuk fitnah main game, Mobile Legend, main ni dalam pejabat pun main game. Adalah beberapa orang kan, tengok muka subhanallah, jadi fitnah tuan, sampai tak buat kerja lain, sampai bergaduh dengan isteri sebab nak main game. Wallahu alam. Semoga kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka